Seluruh dunia merasai kehangatan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat sehingga hampir terbakar. Pilihan raya yang diadakan di negara pendukung demokrasi barat terbesar di dunia. Sebuah negara yang kononnya menyanjung kebebasan bersuara paling liberal sehingga dianggap sebagai contoh kepada seluruh dunia. Apabila Donald Trump, mantan Presiden Amerika Syarikat, menjadikan agenda normalisasi terhadap negara Israel dan mengiktirafkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel semasa rancak berkempen dalam pilihan raya presiden di Amerika Syarikat, ada pula negara Arab dan Islam yang gila memilih untuk bersamanya. Sekarang, entah apa sudah jadi dengan mereka setelah Trump mengalami kekalahan. Walaupun mereka sama-sama mencuri dan mengatakan kepada lawannya juga mencuri. Apabila mendapat kegagalan, maka ditukar pula kepada taktik merompak dengan menyerang bangunan Dewan Kongres, tetapi tetap juga menemui kegagalan. Adapun Joe Biden yang menang akan tetap meneruskan polisi yang sama kerana turut dipengaruhi oleh Zionis. Apa yang berbeza hanyalah pendekatannya sahaja yang halus. Biden adalah penyokong dasar terdahulu terhadap Israel dan campur tangan ke dalam urusan negara Islam seperti menyerang Afghanistan, menghadangkan puak Kurdi di sepadan Turki, Syria, Iraq dan Iran. Termasuklah penggerak perang proksi di Syria, Libya dan Yaman, memecah belahkan Iraq serta mengepung Iran dan menggugat semua negara yang tidak mengikut kehendaknya. Perubahan jawatan Presiden Amerika Syarikat kepada Biden kerana pendekatan campur tangan dahulu telah gagal. Tanpa dapat menguasai keadaan, maka perlu diubah tangan pemainnya. Biden tetap meneruskan polisi yang sama dengan perubahan mengikut keadaan semasa sahaja, khususnya dalam menghadapi kebangkitan semula umat Islam. Konsep sekularisme yang dianuti oleh mereka menjadikannya berpisah daripada panutan agama sendiri yang tidak mengikut petunjuk dalam urusan politik. Peranan agama hanya sekadar upacara mengangkat sumpah sebagai presiden setelah memenangi pilihan raya yang dilakukan di dalam gereja. Reformasi politik melalui demokrasi moden barat berlaku kerana dipengaruhi oleh tamadun Islam dalam ilmu politik yang memberikan hak berpolitik kepada rakyat. Akan tetapi, reformasi yang berlaku di Eropah pada abad pertengahan itu berkonsepkan sekularisme, kini ternyata kesan negatifnya. Selain terpisah daripada agama, politik di Amerika Syarikat juga lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi kewangan dan media. Oleh kerana dua aspek ini dikuasai oleh Zionis secara berleluasa, maka sesiapa yang dilihat kuat menyokong Israel boleh dianggap sudah mendapat kemenangan. Maka kedua-dua pihak yang bertarung paling besar antara Demokrat dan Republikan semuanya mendukung dan menyokong Israel yang menjadi kiblat gerakan Zionis. Perbezaannya hanyalah dari segi pendekatan dalam dukungan yang sama sahaja antara dua gergasi politik di Amerika Syarikat. Maka malang 1000 kali malang, dan mungkin beberapa ribu kali malang kerugiannya kepada negara Arab dan Islam yang terpengaruh dengan Zionis itu, sehingga menari mengikut gendang politik di Amerika. Peranan Amerika Syarikat dapat dilangsungkan selagi ada manusia yang terus bersedia menjadi khadam mereka atau meminta untuk menjadi khadam. Kelompok itu pasti akan dipergunakan lagi seperti biasa. Sepatutnya cuba diperhatikan contoh negara yang mampu berdaulat, seperti Jerman dan Jepun yang kalah teruk dalam Perang Dunia dengan syarat-syarat yang ketat yang mengikat mereka. Namun, mereka tetap berdikari dengan membangunkan insan dan mempunyai jati diri sendiri dengan budaya dan bahasanya sendiri untuk bangkit semula. Begitu juga negara Rusia dan China yang kalah dalam Perang Dingin pada era yang lalu. Kini menjadi negara contoh kerana mampu bertahan dan bangkit sendiri menjadi kuasa besar. Terkini, dua negara umat Islam, Turki dan Iran, kelihatan bangkit sendiri dan tidak menari dengan gendang pilihan raya di Amerika. Ini merupakan tanda yang sangat positif. Malangnya, negara yang kaya hasil bumi, tetapi sangat fakir diri dan maruahnya masih lagi terhengih-hengih menagih simpati entah dengan siapa yang menang di Amerika.
Walhal di negara sendiri tidak diadakan pilihan raya pun. Jika diada sekalipun, hanya pada namanya sahaja pilihan raya. Sangat malang apabila mereka terlalu banyak melabur kekayaan di negara Amerika Syarikat dan Eropah berbanding membantu negara umat Islam sendiri, sehingga dilaburkan di tempat yang tersasar daripada lapangan yang sepatutnya. Sehingga perbelanjaan pertahanan pun lebih besar semata-mata untuk melaksanakan perang saudara sesama sendiri, bukan untuk melawan musuh negara. Sebaliknya, senjata dibeli untuk membunuh kawan dan diri sendiri. Marilah sama-sama bermuhasabah diri sendiri dan membuat perubahan yang positif dengan membebaskan diri menjadi umat yang benar-benar merdeka dan berdaulat.